Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan kita ketenangan hati, kecerahan fikiran dan minda dalam kita berusaha memahami apa yang tersurat dan tersirat daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-163 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub serta nabi-nabi keturunannya, dan Nabi Isa dan Nabi Ayub dan Nabi Yunus dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman, dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan persaksian tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dalam kerasulannya, dalam dakwah baginda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah satu-satunya pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda merupakan salah seorang daripada mereka, kecuali baginda ini adalah khatamul anbiya wal mursalin. Bagindalah yang menutup senarai rasul-rasul yang diutuskan Allah kepada manusia, dan bagindalah yang paling tinggi derajat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjelaskan bahawa sesungguhnya golongan Yahudi itu telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk atau agar baginda menurunkan ke atas mereka satu kitab suci daripada langit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan setelah itu bahawa permintaan itu bukanlah permintaan yang bertujuan untuk mendapatkan panduan, mendapatkan didikan dan sebagainya, tetapi permintaan itu adalah permintaan yang berbentuk provokasi semata-mata. Dan kemudiannya Allah menyebutkan setelah itu pelbagai bentuk kejahatan, keburukan,
perangai-perangai keji yang ada pada golongan Bani Israel itu. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, memberikan jawapan, menyanggah segala syubhah, segala perkara-perkara yang sengaja ditimbulkan oleh golongan Bani Israel itu dengan firman-Nya, inna awhayna ilaik ila akhir ayat, yang bermaksud sungguhnya kami telah wahyukan kepadamu. Seperti yang pernah saya beritahu bahawa kalimah awhayna itu daripada kalimah al-iha ataupun al-wahyi, dan kalimah al-wahyu atau kita panggil sebagai wahyu itu pada asalnya ialah suatu pemberitahuan yang berlaku secara sembunyi, sama ada dengan jalan isyarat ataupun jalan ilham dan sebagainya, yang menunjukkan bahawa ia adalah suatu pemberitahuan yang istimewa dan tersendiri sifatnya. Maka dalam maksud ayat ini, awhayna di sini bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah ingin beritahu kepada baginda, sama ada daripada Al-Quran ataupun selain daripada Al-Quran. Bermaksud sesungguhnya kami, kata Allah, telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalam kami, dengan perintah-perintah kami, dengan larangan-larangan kami, dengan hidayah petunjuk kami, seperti yang pernah kami wahyukan kepada Nabi kami, utusan kami, Nabi Nuh alaihi salam, dan kepada sekalian para anbiya yang datang atau diutuskan selepas Nabi Nuh alaihi salam. Maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya engkau seorang sahaja dalam kalangan rasul, tetapi engkau adalah pesuruh dan rasul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti rasul-rasul sebelummu juga telah pun menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dalam ayat ini menegaskan khabar wahyu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi membawa fikiran manusia untuk mengambil berat tentang perkhabaran ini, dan bagi menolak apa yang telah cuba diingkari oleh golongan yang mengingkari wahyu Allah kepada para anbiya dan kepada rasulnya. Al-Quran telah banyak menyebut tentang golongan ini yang menafikan adanya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika diperhatikan dalam ayat ini, Allah memulakan sebutannya tentang para anbiya dan rasul-rasul yang berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam, kerana Nabi Nuh merupakan bapa manusia yang kedua selepas Nabi Adam alaihi salam, dan kerana apabila Allah menyebut Nabi Nuh alaihi salam, ia membawa maksud atau makna ugutan dan ancaman kepada mereka yang mahu menolak kerasulan, yang mahu menafikan kerasulan yang Allah Ta'ala jadikan ia sebagai suatu yang istimewa buat insan-insan yang istimewa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memakbulkan doa Nabi Nuh alaihi salam terhadap umatnya yang kufur, yang ingkar terhadap dakwah dan risalah yang dibawa oleh baginda. Lalu Allah tenggelamkan mereka kesemuanya. Dan kemudian Allah menyebut lagi, wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Bermaksud sungguhnya kami telah wahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang pernah kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan para anbiya selepas baginda. Begitu juga seperti mana yang kami wahyukan kepada Ibrahim alaihi salam, dan seperti mana kami wahyukan juga kepada anaknya Ismail alaihi salam,
dan anaknya Ishaq. Seperti mana kami wahyukan kepada Yaqub bin Ishaq, begitu juga seperti yang kami wahyukan kepada anak-anak Yaqub, iaitu al-asbat, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullah. Terdapat juga pandangan mengatakan bahawa al-asbat itu merujuk kepada anak kepada Nabi Ishaq, seperti kabilah-kabilah dalam kalangan anak-anak Nabi Ismail yang telah diutuskan dalam kalangan mereka beberapa rasul. Dan harus juga difahami bahawa yang dimaksudkan bahawa Allah memberi atau menurunkan wahyu kepada mereka, kepada anak-anak Yaqub, ialah kepada para anbiya dalam kalangan mereka. Kemudiannya Allah Ta'ala menyebutkan beberapa lagi para anbiya sebagai memuliakan mereka dengan firman-Nya, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Bermaksud kami telah wahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana kami telah wahyukan juga kepada para anbiya yang sebelum kamu, seperti mana kami juga telah wahyukan kepada Isa bin Maryam yang telah dinafikan kenabian dan kerasulannya oleh golongan Yahudi yang telah bertanyakan kepadamu dengan pelbagai persoalan yang pelik-pelik itu. Juga telah kami wahyukan kepada Ayub yang telah Allah contohkan dengannya sifat kesabaran, dan juga kepada Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta, yang tidak melupakan zikrullah, tasbih kepada Allah ketika dalam batnul hut, di dalam perut ikan nun. Dan juga Nabi Harun, saudara kepada Nabi Musa alaihissalam, juga kepada Nabi Sulaiman bin Daud, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah kurniakan kepada kedua-duanya kerajaan yang tidak diberikan kepada sesiapa pun sesudahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya Allah menyatakan wa ataina Dawud zabura, dan kami telah berikan kepada Daud alaihissalam itu kitab Zabur, dan ia juga merujuk kepada kalimah awhayna sebelumnya, dan ia juga bermaksud sesuatu yang menjadi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan ataina di sini juga membawa maksud awhayna, cumanya ingin menyatakan betapa Alkitab ataupun Zabur itu merupakan suatu yang telah diberikan atau pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Zabura merujuk kepada nama kitab suci yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke atas Nabi Daud alaihissalam. Dikatakan oleh sebahagian ulama bahawa di dalam kitab Zabur ini tidak mengandungi hukum hakam, bahkan di dalamnya hanya terdapat atau kesemuanya mengandungi nasihat-nasihat, hikmah-hikmah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimah Zabur di sini bermaksud mazbur, dan mazbur itu bermaksud maktub, iaitu yang tertulis. Kerana kalimah zabara bermaksud kataba, iaitu Allah ingin menyatakan bahawa sungguhnya Allah telah mengurniakan kepada Nabi Daud alaihissalam satu kitab yang bertulis, yang wahyu yang bertulis yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti hikmah yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam ayat ini mengenai para rasul yang diutuskan Allah kepada manusia, supaya atau bertujuan untuk menyanggah sama sekali dakwaan golongan yang mengingkari wahyu, sama ada dalam kalangan Bani Israel ataupun dalam kalangan sesiapa sahaja yang cuba menafikan wujudnya insan pilihan Allah yang diberikan keistimewaan dengan diberikan kepada mereka wahyu daripada Allah
pemberitahuan istimewa yang hanya khusus kepada mereka, yang tidak diberikan kepada orang lain selain daripada mereka. Maka ayat ini sangat penting untuk kita fahami dalam konteks keimanan kita kepada para rasul dan keimanan kita juga kepada kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada para anbiya itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.